Okay guys, aku baru saja selesai untuk buat review tentang Pro 2 Ativa. Kemudian aku baru juga selesai untuk buat test drive. Aku sebenarnya kalau kereta-kereta baru ni aku sebenarnya tak ramai kawan yang dari kalangan SA. Kebetulan aku ada seorang kawan ni di Pro 2, jadi aku dia offer lah untuk test drive. Sebenarnya semalam baru aku try Mitsubishi Xpander. Tapi itulah sebab aku tak kenal dia punya SA tu, jadi kita nak pasal kamera ni tak sedap lah kan. Tapi sebab tadi tu kawan aku, jadi dia dia faham lah aku tengah buat video, jadi dia layankan lah. Jadi aku dah bawa tadi Pro 2 Ativa. Aku rasa dari segi ruang macam dalam kereta ni sekarang Honda City, aku rasa tak terlalu jauh beza saiz di antara Honda City yang sekarang tengah bawa ni dengan Pro 2 Ativa. Saiz dia aku rasa memadai untuk sebuah kereta segmen B. Tak adalah terlalu sempit. Sebab aku punya bapak ada Avanza pula. Bapak aku ada Beza, Pro 2 Beza. Jadi Pro 2 Beza tu aku rasa Ativa ni besar, lebar sikit. Jadi lebih besar, lebih lebar. Dan aku suka position memandu tu sebab dia tinggi. Aku sebelum ni aku tak pernah bawa SUV ke kereta-kereta yang tinggi lah. Tapi aku dulu bapak aku pernah ada Hyundai Matrix. Jadi bila Hyundai Matrix tu memang position dia tinggi sebab dia bukan duduk dalam kereta, dia macam bertenggek atas kereta kan. Jadi aku suka dia punya view dia, pemanduan dia, aku rasa sangat menarik. Kerusi aku duduk pun agak selesa. Cuma bahagian belakang aku tak pasti, tapi bahagian pemandu aku rasa tak ada masalah. Dia hampir cover seluruh lah sampai ke lutut kaki ni. Dia cover. Tapi yang belakang tak silap aku tak sampai lebih sedikit je daripada separuh, mungkin 60% kau punya peha tu dia cover. Dari segi power, itu yang paling penting untuk sebuah kereta SUV. Tapi sebab SUV ni tak silap aku tak sampai 1 tan. Jadi dia punya power tu 98 PS. Aku rasa memadai. Surprising. Aku surprise lah tengok. Boleh, cukup. Dan tidak balasnya pun pantas lah. Dan teknologi tadi yang aku tengok, dia punya ASA, line assist kan. Dia bukan saja bagi amaran, dia juga menarik. Dia tarik, kita rasa dia menarik steering tu. Kemudiannya ada blind spot monitor, yang tu aku suka juga. Aku rasa aku seorang yang bila bawa kereta, aku jenis gini tau. Kalau aku tengok nak belok, aku tengok cermin pertama, aku akan toleh juga untuk tengok betul tak ada kereta. Sebab monitor side mirror ni sebenarnya tak mencukupi. Kau memang perlukan blind spot monitoring. Sebab kalau tidak, kau perlu menoleh gini. Kalau aku memang menoleh gitu. Tapi kalau agaknya lah, untuk macam Xpander ke X50 ada kamera 360. Jadi itu mungkin satu cara untuk bantu. Bantu nak tengok. Contoh kalau kau bagi signal sebelah kiri, kamera tunjuk pemandangan sebelah kiri. Kalau ada macam tu, aku rasa lagi canggih. Tapi aku rasa X50 dengan Xpander pun tak ada macam tu. Tapi agaknya boleh dipikirkan lah. Bila kita tekan signal sebelah kiri, kamera 360 tu akan ambil view sebelah sana. Mungkin lah. Ataupun satu lagi, kau tekan lah. Kalau Xpander, tekanlah button dia. Kalau kau nak belok, tengoklah signal sebelah sana. Agaknya lah kan. Jadi pemanduan, enjin dia tak bergegar. Itu yang paling penting. Dia idling halus tu ada. Bila idling halus tu ada, tapi taklah terasa. Kalau kau bawa dalam keadaan yang biasa, tak terlalu memikirkan bunyi-bunyi bergegar ni, sebenarnya tak sedar pun. Berbanding lah kalau macam kita zaman dulu kancil kan. Ingat kancil bapak aku dulu bila bawa, bila berhenti kan. Tu kita, walaupun kita tak endah pun macam benda tu lali. Tapi masih lah gegar, siling-siling dia bergetar-getar kan. Tapi yang ni kau tak akan rasa. Sebab aku tengok enjin dia tadi, memang dia dah buat agak cantik lah, supaya gegaran tu dapat diminimalkan. Kalau kau buka boot
depan tu, kau tengok enjin tu memang sedikit bergegar. Memang bergegar, nampaklah bergegar dengan bunyi ting ni ni. Okey, dia ada bunyi sedikit, okey. Tapi dengan peredam bunyi kat depan tu, okey, dengan menyebabkan bunyi tu tak terdengar. Kemudian gegaran tu tak masuk. Bila kau dah bawa memang tak bergegar lah. Bila kau berhenti pun sebenarnya, kalau kau tak bagi tumpuan ataupun kau, yelah, tak adalah memandu tu nak dengar bunyi tu, tak ada kan. Okey, kau tak perasan pun. Tapi yalah, adalah sedikit. Sebab ianya adalah normal bagi enjin 3 silinder. Okey, macam X50 pun, tapi aku rasa bunyi X50 lebih kuat bunyi enjin dia, tetapi dia punya gegaran mungkin X50 lebih baik, aku rasalah. Sebab aku dah tengok dua-dua. Jadi gegaran enjin dekat X50 tu macam sikit je, minima je. Dalam lagi lah, tak berapa nak, memang macam hampir tak ada lah. Tapi kalau yang ni, bila buka enjin nampak dia bergegar. Okay, tapi dia punya gegaran tu tak sampai dalam, tak sampai menjejaskan ke orang. Okay, jadi pada aku dari segi kualiti binaan, yelah, untuk sebuah kereta dengan harga 70,000 dengan teknologi yang agak terkini tu, aku rasa harga tu berpatutan. Dan dia mungkinlah yang kau bayar tu sebenarnya lebih banyak dibayar untuk teknologi dan safety dia. Kau mungkin tak bayar untuk dia punya kualiti binaan dashboard, hard soft touch tu kau tak bayar untuk tu. Itu dia memang bagi yang betul-betul yang hard plastik lah, senang cakap. Okay, tak banyak soft touch pun dalam kereta tu. Tak silap aku, salah satunya soft touch yang ada adalah di sini, tempat perehat tangan ni. Ini je ada soft touch. Selebihnya semua plastik keras. Okay, sebab peruntukan kalau 72,000 tu, okay, kau bayar tu, okay, sebenarnya duit tu seluruhnya sebahagian besarnya adalah diperuntukkan untuk ASA tu, okay, dan teknologi-teknologi lain, okay, yang termasuk dalam package dia lah. Bukan untuk nampakkan status kemewahan kereta tu. Okay, selain tu kau mungkin bayar kerana turbo punya enjin dan juga CVT tu. Itu enjin pertama yang CVT yang daripada Pro 2. Okay, untuk feel mewah, aku cakap terus terang, korang takkan dapat yang tu. Dia masih sebuah kereta yang dibina oleh Pro 2, sebuah kereta rakyat. Okay, dia tak dibina untuk feel mewah dan kaya raya naik itu. Okay, dia tawarkan nilai yang kau bayar tu kepada enjin, CVT dan juga safety. Itu yang menyebabkan harganya mungkin tak begitu murah, tapi pada aku masih lagi reasonable lah. Okay, masih boleh diterima dia punya harga tu. Okay, jadi itu je aku punya pandangan tentang Pro 2 Ativa. Okay, jadi korang tunggu nanti video yang aku akan masukkan nanti tentang pandu uji dan juga aku punya sekilas pandang lah. Okay, apa pandangan, okay, aku buat tour lah terhadap Pro 2 Ativa. Ada 3 spek T3 aku test, aku view. Okay, jadi tunggu videonya selepas ini. Okay, jadi itu je pandangan aku pada Pro 2 Ativa selepas melihatnya dan pandu ujinya. Aku rasa ini adalah sebuah model kereta yang agak berbaloi, syarat dengan teknologi, boleh berkuasa. Okay, ada kuasa yang mencukupi, dan aku rasa dia boleh pergi jauh. Okay, tapi mungkinlah aku pun tak tahu kalau orang sama dengan aku tak, mungkin melihat rupanya tu lah sedikit kurang. Okay, dia sebuah, kalau X50 tu sebuah kereta yang sangat anggun, yang bergaya. Okay, yang ini dia ibarat sebuah kereta yang sedikit jantan lah. Okay, jantan. Okay, kalau boleh dicakap macam jantan yang kampung lah. Jantan kampung, faham tak maksud dia? Okay, dia ada manis, okay, tapi dia belum cukup bergaya. Itu maksud aku. Okay, kalau yang X50 tu macam, kalau lelaki dia adalah lelaki metrosexual lah gitu kan, yang sangat berketerampilan macam tu. Okay, jadi kalau korang suka yang sederhana bentuknya, okay, tak juga terlalu cantik dan tak juga terlalu hodoh, tapi masih lagi boleh terima. Dan
kau suka sebuah kereta yang ada teknologi, harganya murah, aku rasa X5 pula, Proton Ativa ni aku rasa pilihan yang agak menarik lah untuk sebuah keluarga kecil ataupun lelaki bujang. Okay, jadi itu je pandangan aku terhadap produk Ativa. Kita jumpa dalam video berikutnya nanti aku upload. Okay, Assalamualaikum.